Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum kegravitian semesta Newton. Kita biasa melihat objek-objek yang jatuh ke permukaan bumi. Contohnya seperti buah kelapa yang jatuh ke bawah. Selain daripada itu, kita juga biasa melihat bulan mengorbit bumi. Buah temikai yang kekal berada di permukaan bumi. Apakah yang menyebabkan semua objek ini berada dalam keadaan sedemikian? Ini adalah disebabkan oleh daya graviti. Apakah daya graviti? Daya graviti adalah daya tarikan antara dua jasad. Ia dianggap sebagai daya semesta. Ini kerana semua jasad yang berada di dalam alam semesta ini akan mengalami daya graviti. Daya ini adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad, iaitu M1 darab M2. Dia pula berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Daripada dua keadaan ini dapat dirumuskan bahawa daya tarikan graviti adalah berkadar langsung dengan M1 darab M2 per R kuasa 2. Mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh hukum kegravitian semesta Newton. Daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Ia diberikan oleh formula berikut. Yang mana G adalah pemala kegravitian semesta. Contoh, hitungkan daya graviti antara sebiji temikai di permukaan bumi dengan bumi. Diberi jisim temikai 5.5 kg, jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 kg dan jejari bumi adalah 6.37 10 kuasa 6 meter. Dan pemala graviti adalah seperti yang diberikan di sini. Kita gunakan formula yang diberi dan gantikan maklumat diberi ke dalam formula dan didapati daya tarikan graviti antara bumi dengan temikai adalah 53.97 Newton. Seterusnya, mari kita kira daya tarikan antara bumi dengan bulan. Diberi jisim bumi adalah 5.97 10 kuasa 24 kg, jisim bulan 7.35 10 kuasa 22 kg dan jarak antara bumi dan bulan adalah 3.84 10 kuasa 8 meter. Menggunakan formula yang diberi, kita gantikan dengan maklumat yang diberikan di dalam soalan dan didapati daya tarikan antara bumi dengan bulan ialah 1.98 10 kuasa 20 Newton. Seterusnya, apakah hubungan antara pecutan graviti G dengan pemala kegravitian semesta G? Daripada hukum gerakan Newton kedua dan hukum kegravitian semesta Newton, kita gabungkan kedua-dua persamaan ini membentuk satu persamaan baru. Dan hasilnya, pecutan graviti G diberi oleh Gm per R kuasa 2. Apabila bertambah jarak daripada permukaan bumi, maka nilai G juga akan berkurang. Ia ditunjukkan oleh jadual berikut. Hubungan di antara nilai G dengan nilai R adalah berkadar songsang. Apakah kepentingan mengetahui pecutan graviti di planet-planet dalam sistem suria? Pertama sekali ia adalah sebagai persediaan terhadap kesan graviti kepada manusia dan juga persediaan kepada kapal angkasa terhadap tarikan graviti dalam penerokaan angkasa lepas. Mari kita lihat kesan graviti terhadap manusia.
Dari segi perubahan ketumpatan, kesan graviti rendah akan menyebabkan ketumpatan berkurang, manakala graviti tinggi menyebabkan ketumpatan bertambah. Kerapuhan tulang pula tulang akan menjadi rapuh apabila berada di dalam keadaan graviti rendah dan menjadi kuat apabila berada dalam keadaan graviti tinggi. Saiz peparu akan mengembang apabila berada di dalam keadaan graviti rendah dan mengecut apabila dalam keadaan graviti tinggi. Sistem peredaran darah. Dalam keadaan graviti rendah, darah akan berkumpul sekitar dada dan jantung, manakala dalam graviti tinggi, darah tertarik ke arah tarikan graviti. Tekanan darah pula akan menjadi rendah di dalam kawasan bergraviti rendah dan menjadi tinggi di kawasan graviti tinggi. Seterusnya, mari kita lihat daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Ia ditunjukkan oleh gambar rajah berikut. Contohnya, pemberat jisim 100 gram yang diikat pada seutas tali diputar dalam gerakan membulat dengan jejari 20 cm pada kelajuan 10 meter per saat. Kira ketegangan tali tersebut. Ketegangan tali adalah sama dengan daya memusat. Kita menggunakan formula F sama dengan mv kuasa 2 per R dan gantikan nilai yang diberi di dalam soalan. Daripada situ kita dapati daya memusat adalah bersamaan dengan 50 Newton. Seterusnya, pecutan memusat. Daripada rumus F sama dengan MA dan F sama dengan MV kuasa 2 per R, kita perolehi MA sama dengan MV kuasa 2 per R. Dan apabila kita potong nilai M di situ, maka kita dapati pecutan memusat A sama dengan MV kuasa 2 per R. Contoh soalan, sebuah satelit kaji cuaca yang sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian H sama dengan 480 km. Laju linear satelit itu ialah 7.62 kuasa 3 meter per saat. Diberi jejari bumi R sama dengan 6.37 kuasa 6 meter. Berapakah pecutan memusat satelit itu? Dengan menggunakan formula yang diberi, kita gantikan maklumat yang diberikan di dalam soalan dan didapati pecutan memusat adalah 8.48 meter per saat negatif 2. Seterusnya, bagaimana kita mengira jisim bumi dan jisim matahari? Kesimpulannya, rumus yang diperolehi adalah jisim sesuatu planet M diberi dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GT kuasa 2. Di mana R adalah jejari orbit dan T adalah tempoh untuk membuat satu orbit lengkap. Untuk mengira jisim bumi, apa yang diperlukan adalah jejari orbit mana-mana satelit atau bulan yang mengorbit bumi dan juga tempoh peredaran satelit atau bulan tersebut. Untuk mengira jisim matahari, kita perlukan jejari orbit mana-mana planet dalam sistem suria dan juga tempoh peredaran planet tersebut. Contoh soalan. Tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi ialah 2.36 10 kuasa 6 saat dan jejari orbit bulan adalah 3.83 10 kuasa 8 meter. Hitungkan jisim bumi. Menggunakan formula yang diberi, kita gantikan dengan maklumat yang diberikan di dalam soalan dan didapati jisim bumi adalah 5.98 darab 10 kuasa 24 kg. Dengan menggunakan kaedah yang sama, cuba kira berapakah jisim matahari. Sekian, terima kasih.